Anda bersama kami di podcast nombor 1 di Spotify. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ini bukan khas untuk anda. Alhamdulillah, insan di ibadah korban 2019 ini menawarkan 3 dalam 1, iaitu korban, wakaf dan sedekah. Ya, dana-dana anda akan disalurkan untuk ibadah korban, wakaf madrasah percuma, habuan pek makanan untuk keluarga yang memerlukan di Singapura. Dan para hadirin hadirat sekalian yang sedang mendengar hamba-hamba podcast, kami juga hamba podcast juga. Ya, antara amalan yang terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin yang memerlukan. Betul. Jadi kalau untuk sebarang tempahan untuk anda menempah kambing ataupun lembu, dipersilakan sahaja WhatsApp 87684688 87684688 dan juga kita akan berkongsi sama sebentar saja nanti tentang apa fadilat-fadilat korban dan sebagainya. Jangan ke mana-mana. Dan saya sebenarnya betul ingin tahu tentang pengalaman Ustaz Dr. Yusof Saad. Pengalaman beliau apabila beliau ada di Lombok. Kerana aku pun boleh kongsi pengalaman pasal aku dan kau ni kita pernah pergi Lombok juga, kau ingat? Aku tak pergi lah. Aku dan kau lah. Aku tak pergi. Kau kan pergi dengan Abbas. Oh, kau tak pergi. Alamak, kau tepuk nama pula. Oh, tepuk nama, maafkan aku. Tak apalah, tak apa, tak kisah. Is it Abbas Saad? Tak ada. Dengan itu saudara, setelah pembukaan perkongsian berkenaan dengan Nur Insan, majlis kini ingin mempersilakan yang arif lagi bijaksana, Ustaz Dr. Yusof Saad untuk memberikan kata-kata pembukaan rancangan ini. Tafadhal Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. On to the show, bros. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu saja. Wow, ini lagu Raihan kan? Ya. Like that song, man. Macam sedap, macam nak nyanyi lagi lah. Patut buat cover lagu ni. Bagus. Sebenarnya dengan Hari Raya Haji yang akan menjelang. Boleh tak juga. Bagus. Tengoklah ada masa ke tak lah. Tapi ni ialah nyanyian ni duniawi lah kan. Ya. Yang penting ibadah tu. Ya, betul. Ibadah tu. Yalah, kalau kita banyak Labbaik Allah. Apa khotimun ni? Apa yang pertunangan? Kolabun. Khitabah. Macam mana boleh kolabun? Nampak aku kasi ustaz ketawa, nampak? Aku dikasih ustaz ketawa tau, main-main. Aku cakap sebut apa tadi? Kolabun apa Zah? Kau tak tahu? Ada ke? Kolamun lah. Kolamun apa? Pen. Oh. Kolabun apa? Kolam aku tak tahulah. Oh, salah. Itu kolabul malami tu. Khitabah. Kelab malam. Tak ada. Baik. Taib. Baik, bagi mereka yang sedang mendengar ini, suka kembali bersama dengan NJU Ustaz Dr. Yusof Saad bersama dengan kami, berkongsi sama, membingkai secebis kebijaksanaan. Membingkai apa bro? Entah, aku tengok Nice word lah. Ya. Kau serius? Berkongsi sama lah. Kira membingkai muafakat bro. Untuk masyarakat. Dalam kita berkorban hari ni. Sekali-sekala aku tunjuk power sikit. Ya. Baik. Baik, kita ada beberapa soalan-soalan yang telah pun diberikan oleh pendengar kita. Bagaimana? Nak dimulakan dengan siapa dahulu? Dipersilakan. Baik, insyaAllah kita akan terus membingkai soalan. Kita nak pakai kan? Membingkai dan juga menjana arakianlah hatta maka itu. Ada arakian kan, kita faham. Soalannya mengenai ini. Okey Ustaz, ini soalan tentang berintimasi lah. Bagus soalan ni. Ini pendek je soalan saya. Tapi mungkin ini dapat bermanfaat untuk yang ramai. Nak tanya Ustaz, bila kita sudah boleh pun, tak adalah. bila kita habis pun berhabis-habisan berhabis-habisan berjima bersama isteri. Selesai lah. Selesai. Ya. Apa hukumnya kalau kita terus tidur? Lepas tu kita tak cuci sana cuci sini lah. Dah habis semua, sudah pun mengeluarkan cecair yang dikurniakan Allah. Cecair itu sudah pun keluar, maka penat Ustaz. Ya, bila penat
Tidur. Berpelukan dengan isteri. Sebelum tidur kita baca doa tidur dulu. Ya, dalam keadaan yang kita kotor, Ustaz. Bagaimana keadaannya kotor, Ustaz? Alhamdulillah, soalan yang baik ya. Ni Ustaz jawab Ustaz dia lah. kala Ustaz. Tadi soalan baik. Semua soalan yang baik. Ya. Kau kalit Ustaz Baik, Alhamdulillah. Teruskan Ustaz. Soalan ni soalan yang baik. Okay. Tak sama Azhar. Razi. Tak sama Razi. Tak sama. Baik, Alhamdulillah. Tu soalan yang mungkin orang yang selalu buat macam gitu. Dah berintimasi, kemudian penat, tidak membersihkan. Nak jalan pun dah tak kuat. Lutut dah goyang. Tak kuat. Berjalan merangkak agaknya. Toilet pun jauh Ustaz Toilet pun jauh. Macam public toilet dia buat. Ya. Ada toilet sebelah katil aja, babe. Okay, Alhamdulillah. Bagusnya kita bersihkanlah diri kita selepas kita berintimasi. Okay. Kenapa? Bila kita dah tidak membersihkannya, cecair itu akan kering di kemaluan-kemaluan kita. Bila kita dah kering, nak bersihkan sikit susah. Dan bila dia cecair itu masih ada, bersihkan senang, mudah. Kita khawatir nanti bila kita membersihkannya, bila dah kering, kita tak sadar bahawa tu benda tu masih ada lagi. Maka haruslah kita membersihkan sebaik-baik mungkin. Faham. Bagusnya kita bersihkan. Alright. Jadi pergilah toilet, cuci, istinja dan sebagainya, barulah kita tidur. Baik. Tak mandi pun tak apa, tak ada masalah. I see. Tapi bagusnya kita mandi sekali. Alang kan. Dah alang kepalang. Saya tahu kenapa Ustaz. Ya, silakan. Kenapa, Kenapa mandi sekali? Jadi apabila kita bangun subuh tak kelang kabut tu. Betul? Okey. Nampak Ustaz Okey. cakap betul, Okey. Okey. Betul? Jadi kita subuh tu langsung kita ambil wuduk, kita solat. Ya. Itu bagusnya begitulah. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sebaiknya tu orang kata mandi terus lah. Baik. Terus laksanakan. Dan Baik. kalau aku tak rasa lah. Kalau aku baik aku tahajud daripada kita berintimasi. Ya. Yelah kau dah ada 5 anak. Tak kau. Aku buat 2. Aku baru 2. Baik. Baik. Ini kiriman daripada seorang pendengar kita lah. Andi namanya. Okey. Ini berkenaan dengan pengurusan jenazah, Ustaz. Dia nak tanya apa pandangan Ustaz. Kalau saya ada seorang kawan ni, dia orang kata tu 2 alam lah. Dua. Bermaksud ini kita yalah non-judgmental lah. Mungkin dia dalam kehidupan dia hidup sebagai seorang lelaki, tapi dia segala-galanya telah pun diwanitakan. Pendalaman Setelah pun diwanitakan. Jadi dia tanya, seandainya kawan saya ni meninggal, macam mana saya nak uruskan dia sebagai lelaki ke wanita? Sebab kalau contohnya dia sudah pun lakukan operation ke apa, dan maaf cakap tapi kemaluannya sudah pun menyerupai seorang wanita tu, haruskah dimandikan dengan wanita, cara macam nak menguruskan jenazah wanita, ataupun dimandikan cara mengurus jenazah lelaki ni, Ustaz? Masya Bagaimana? Allah. Ya. Baik, Alhamdulillah. Soalan yang baik. Okey. Kadang-kadang kita tak tahu dia ni jantinanya ni nampak perempuan padahal lelaki sebenarnya. Ya. Kalau dalam hukum syarak, yang lelaki tetap lelaki, yang perempuan tetap perempuan. Walaupun tukar jantinanya. Kalau begitu juga orang yang nak pergi umrah, pergi haji, walaupun dah buang semuanya, jadi perempuan tetap mesti jadi lelaki. I see. Jadi dia kena pakai ihram lelaki. Bukan ihram telekong, tak boleh. Jadi Islam tidak menerima bila tukar jantina jadi perempuan, dia jadi perempuan. Tidak boleh sama sekali. Ustaz pernah ada kes-kes tak yang Ustaz bawa pergi haji ke sebagainya? Ada tak? Pernah ada. Pernah dengar? Pernah ada orang yang dah tukar jantinanya lelaki jadi perempuan. Kemudian dah bertaubat dan sebagainya, nak pergi haji, nak pergi umrah sebagai seorang wanita. Tapi saya nasihatkan tidak boleh, pasal dia mestilah
kat sana kena pakai ihram lelaki. Jadi dunia IC, pasport semua dah tukar nama perempuan. Dia dah kat sumpah semua. Tapi Islam tetap tidak menerimanya. Baik. Jadi kita kena kembali pada asal. Jadilah seorang lelaki kat sana pakai ihram. Dia dah ada buah dada semua. Habis macam mana tu Zat? Pakai ihram. Problem tu. Jadi dalam syarat Islam, kalau dia dah perempuan, dia lelaki ada dada tu, dia dada tu nak kena tutup lah. Yalah. Nak kena tutup, jadi dia pakai ihram. Tak tahu macam mana cara dia tutup, dia pakai plaster ke tape ke apa ke. Up to dia lah kan. Aku tak tahu nak panggil dia ke him ke she ke lah. Jadi terpaksa dia buat gitu, maka dia tidak jadi pergi. I see. Ada sulit bagi dia. Jadi jenazah yang ini jadi satu keaiban kalau orang tahu yang dia ni seorang tukar jantina. I see. Okay. Alright. Jadi kadang-kadang ada kes ni berlaku Ada kes berlaku, saya dengar dan kita dengar bagaimana solusinya. Solusinya. Jadi maka di situ mereka masuk, ahli keluarga masuk. Ahli keluarga yang perempuan ada, yang lelaki pun ada. Tetapi bila ada ahli keluarga di situ, mereka tutuplah pintu dari dalam toilet dan bilik master bedroom tu, dia tutup pintu. Jadi mereka menguruskan jenazah ni. Yang menguruskan jenazah ni ialah lelaki. Lelaki Ahli keluarga lah. Ahli keluarga dia yang uruskan semuanya. Walaupun dia tahu dah tukar jantina dan sebagainya. Kerana di situlah hukumnya. Wanita tetap wanita, lelaki tetap lelaki. Baik. Kita boleh ubahnya. Seterusnya. Kisah seterusnya tentang oleh kerana kita sedang dalam topik ini dan juga daripada Andi Irawan. Beliau katakan bertanya, saya nak tanya, dia tak nak tanya hukum Ustaz. Okey. Tapi cuma nak tanya pandangan kita semualah. Ya. Kalau saya ada seorang kawan yang LGBT lah. Okay. Tapi dia memilih Islam sebagai agama dan yakin Allah itu Tuhan dia Ustaz. Bagaimana kita menguruskan kumpulan macam ni? Jawapan biasa, kalau dia Islam, kena ikutlah jalan Islam. Adalah normal dan kena kecam semula oleh mereka. Terima kasih. Kerana orang-orang yang seperti ini selalunya dikecam lah oleh Islam lah. Jadi macam mana pandangan Ustaz pula? Baik, Alhamdulillah. Beginilah. LGBT ni adalah satu unsur yang mana kita maklumi bahawasanya adalah satu perkara-perkara yang tidak diterima dalam Islam. Alright? Jadi kalau orang gini dia masih berimankan dengan Allah, masih jalankan tanggungjawab dia dengan Allah, Alhamdulillah. tapi amalan dia itulah amalan LGBT. Ada juga berkaitan. Kita kawan seperti biasa dan kita cuba nasihatkan dia supaya dia bertaubatan lah. Bertaubatan nasuha. Kita nasihat yang baik-baik. Orang macam ini kita makin kecam, makin dia menjadi. Makin dia mengeraskan diri dia supaya dia tetap dengan LGBT dia. Right? Tapi as a general, kita sebagai kawan, is our part, duty sebagai seorang Muslim untuk nasihatkan dia supaya dia kembali pada jalan yang asal. Kembalilah, jauhlah perbuatan-perbuatan tersebut supaya Allah SWT mengampunkan dosa-dosa dia lah. Baik. Jadi perkara gini jangan dikecam lah Ustaz. Kita tak boleh kecam seseorang kita tak boleh kecam seseorang kerana dah begitu sifat dia. Dah dia suka dengan lelaki ataupun suka dengan perempuan. Ini sifat manusia yang mana satu ujian daripada Allah SWT. Tapi dia boleh memilih mana yang terbaik untuk dia. Kembali pada asal. Iaitu yang ada sifat sempurna, lelaki sukakan perempuan, perempuan sukakan lelaki, itu lebih halal dan thayyiban, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Satu soalan daripada Hidayat Nasir, katanya nak tanya kepada NJU. Aku baru aksiden motor, tangan dan kaki kena balut. Allah. Macam mana nak berwudu? Macam mana nak mandi wajib? Macam mana? Ada kena balut Ustaz, tangan dengan kaki. Apa? Aku dengar kau Allah tu Kau ikhlas kau tak ikhlas? Saya ikhlas Ustaz, saya kongsi sikit Ustaz. Sebab saya ni pernah
berwuduk dalam saya kemalangan. Dulu Ustaz, saya patut balik pukul 2 pagi dari tempat kerja. Tapi saya balik cepat Ustaz. 1:30 pagi saya sudah berdesut. Cerit tulang Ustaz. Naik motosikal. Allah nak tunjukkan. Dia menghukum saya. Saya masuk selekor, ada minyak kat bawah. Saya skidded, gebang, melayang. Saya kena abrasion, ada parut dia masih ada gini Ustaz. Belakang tangan saya pun ada. Lepas tu ambulans datang ambil. Saya berada di hospital. Nurse datang, nurse lawa Ustaz. Nurse cakap dengan saya, okay, I'm going to wash okay, it's gonna hurt Satu kali dia gunakan saline tu dengan apa orang kata tu, kapas. Dia selit satu kali, zap. Saya satu kali kena, Allah. Pingsan Ustaz. Saya pingsan. Serius? Ya. Kau blackout Ya. Lepas tu dah blackout. Jadi beberapa hari itulah saya ulang alik pergi doktor, tukar saya punya dressing. Tapi bila saya mandi, saya tak kena kan dekat parut tu sebab dia dah tertutup kan. Jadi bila saya ambil uduk, saya tak tahulah, ni mungkin kejahilan saya. Saya tak kenakan air wuduk kot dekat tangan. Sakit gila kau kena daerah tu sebab dia dah berbalut. Ya, macam mana sah tak solat saya waktu tu? Macam mana cara dia? Kalau gitu hukumnya tak sah. Allah. Memang. Okay. Macam mana ni Ustaz? Sakit Ustaz. Ya, memang sakit Sakit weh. Okay. Memang sakit lah. Kalau dah luka gitu sakit. Sakit gila. Masih baik masih bernyawa lagi Alhamdulillah. Panjang umur Panjang umur. Alhamdulillah. Ada kawan saya cakap saya kena bikin Ustaz. Astaghfirullahalazim, syirik kawan. Apa kena minyak tumpah kena bikin. Teruskan Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Taib, okay. Soalan ini soalan pada fiqah, ya. Bagaimana cara kita mengambil wuduk sekiranya kita ada terluka, berbalut tangan dan sebagainya. Okay, ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallam tentang kita mengambil wuduk gunakan tayamum. Pernah seorang sahabat ni jumpa dengan sahabat Rasulullah yang lain, tanya bagaimana cara mengambil wuduk sekiranya aku berluka, perang dah luka tangan dia. Jadi kawan kata ambil wuduk macam biasa je, pakai air. Jadi orang ni pun sakit-sakit pun ambil wuduk. Luka-luka ni kan, sakit ambil wuduk, meninggal orang tu. Sahabat tu meninggal. Sakit sangat dah. Sakit sangat. Orang tu meninggal. Jadi Rasulullah SAW nasihatkan, kalau sekiranya kita luka dan sebagainya tak boleh mengambil wuduk, bertayamum. Okey. Satunya bertayamum. Jadi bertayamum ni memudahkan kita. Dia tidak memberatkan. Jadi Islam ni tak memberatkan kita, dia memudahkan kita. Walaupun ambil wuduk pun Rasulullah pun ambil berat tentang tu. Jadi Rasul kata bertayamum sahaja cukup. Jadi cara-cara ambil tayamum pun kita tahu macam mana caranya. Jadi ambil tayamum tu mana tempat luka tu tidak disentuh. Tidak disentuh. Macam kita tangan kita berbungkus. Kalau tangan kanan kita okey, tangan kiri kita berbungkus. Jadi kita ambil wuduk, gunakan air, yang mana yang terbuka tu kita ambil wuduk, basahkan je. Ambil wuduk ni kena meratakan air. Bukan kita taruh bawah pipe, kita taruh tangan kita ke kiri ke kanan, tapi kita tak meratakan air seluruh tubuh kita. Itu maka tidak sah wuduk kita. Alright. Jadi mula pada kanan ila yusra, pada kanan pergi ke kiri. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Ada tertib-tertibnya mengambil wuduk. Jadi kita kena ikut di situ. Jadi tangan berbungkus, mana yang tak boleh kita tayamum, tak boleh kita ambil kalau boleh ambil air, mana yang tak luka kita anukan air. Ratakan air di situ. Baik. Maksudnya kita buat gabungan wuduk dengan tayamum sekali lah. Tidak, kita tayamum. Kalau boleh tayamum. Kalau masih boleh gunakan air, boleh gunakan. Alright? Jadi tangan kiri tu tak kena air, tak jadi masalah. I see. Kerana dia berbalut. Takkan kita nak ambil wuduk taruh atas casting kita tu kan. Bukan kena anggota kita. Atas casting pun tak sah.
Alright? Jadi mana yang tidak, kita gunakan ambil air, mana yang terbuka. Kalau tidak pun kita bertayamum. Paling mudah kita tayamum. Baik. Kalau mandi wajib macam mana Ustaz? Kalau mandi wajib macam gitu juga. Sama juga Tayamum cara dia. juga lah. Juga. Cara Tapi peliknya ada aksiden pun mandi wajib juga ke? Yelah. Mana tahu dia dia tengok isteri kan. Dia rasa dahaga Ustaz. Dia pun Isteri tolong lah. Isteri tolong. Oh yalah, isteri tolong memudahkan tolong. Yalah. Dia lebih kepada slave Ustaz. Depan ustaz kau cakap gini. Aku kasih metafora. Ataupun mimpi lah. Paling senang mimpi lah. contoh. Dah bungkus-bungkus termimpi pula. Betul juga mimpi. Betul Asal kau cakap bungkus, tangan kau kena stiff tadi. Yelah bungkus lah. Kau kena kena bungkus bungkus. baru Ya, termimpi nurse. Termimpi Ustaz, nurse. bila sebut berkenaan dengan sapukan air wuduk di atas kas tu, teringat saya tentang adik-adik kita yang tengah dengar ni. Mungkin yang sedang menjalani perkhidmatan negara. Dalam situasi mana saya dengar adalah perkongsian berkenaan dengan kalau nak wuduk tu susah, nak buka boot ke apa, dalam keadaan mereka field camp dekat Mandai, boleh sapu je dekat atas khauf Atas boot lah. Atas boot. Atas Atas boot boot lah. lah. Atas boot lah. What kind of situation dibolehkan berwuduk sedemikian Ustaz, ataupun sebenarnya tak dibolehkan sama sekali masa kita tengah NS ni? Okey, terutamanya adik-adik yang dengar di situ ada di podcast yang dengar kat luar tu, tengah NS, tengah training dan sebagainya. Dalam training kita tak boleh buka boot kita. Ya. Itu kita ada namakan solat khauf. Solat khauf ni dalam ketakutan. Ketakutan ni dalam segi apa tu? Sekiranya dalam peperangan. Okey. Ada cara-caranya solat yang Rasulullah ajarkan. Turn by turn kita solat, ambil wuduk kita macam mana. Ambil yang wajib saja, bukan yang apa yang sunat semua termasuk, tak. Ambil yang wajib saja. 5 anggota itu kita basuhkan. Alright. Jadi salah satu syarat kita solat khauf tu adalah sepertinya kita dah memang ambil wuduk dulu, baru kita pakai boot. Okey. Wuduk dulu pakai boot. Sekiranya wuduk kita terbatal, alright, kita ambil wuduk anggota lain, yang lain kalau sampai boot, kita sapu je dekat luar atasnya. Itu dibolehkan. Alright. Jadi sekiranya kalau kita buka boot kita, peperangan berlaku, satu batu pakai boot, satu tak pakai boot. Macam mana kita nak berperang? Timpang-timpang di jalan Jadi itu mengganggu dalam peperangan kita. Jadi Allah tu memudahkan kita. Jadi inilah diajarkan Rasulullah. Ini cara yang paling mudah dalam peperangan. Jadi kita tak perlu buka boot kita, tersapu je di atasnya. Hanya dalam situasi seperti itu. Kalau yang lain semua tak boleh Ustaz Kalau yang lain-lain macam contoh Stokin. Contoh saya tengok konsert black metal lah. Terus saya pakai boot black metal Ustaz. Lepas tu dah ramai orang licin, nak tahu kita ada satu sudut nak solat sekejap je. Nak lincam je sebab takut terlepas. Ada satu big metal nak masuk saya takut terlepas. Jadi saya nak ambil wuduk, nak solat juga. Lepas tu malah nak buka boot. Boot black metal dia banyak Ustaz. Ya, betul. Panjang kan. Jadi saya nak buka licin. Jadi saya boleh buat gitu tak? Tak boleh. Tak boleh Panjang aku semua tu dalam tak boleh. Okay. Tak boleh. Tak boleh kerana lah kita melakukan satu perkara kemaksiatan. Jadi tidak boleh. Tu dulu Ustaz. Tu dulu. Sekarang tak. Sekarang tak tengok lagi konsert Ustaz. Kalau kita berbaris Ustaz, berbaris kita boleh ada tak special solat kita boleh bikin? Contohnya perbarisan hari kebangsaan. Contoh saya seorang makcik NTUC yang pegang panji-panji NTUC tu kan. Sebab waktu tengah diri tu dah nak maghrib lah kira. Yalah, makcik NTUC. Habis saya masa diorang tengah nyanyi di Tanjung Katong saya solat sekejap Ustaz. Boleh tak? Awak nak solat keluar dari barisan tu ke macam mana? Saya tak pastilah macam mana lah. Memang susah lah. Susah lah. Kalau bagusnya jangan ikutlah pembarisan tu. Kita jadi penonton saja. Ada tempat tau kan, sama aku cover aku boleh solat kat belakang tau. Is it? Tapi kau rasa ustaz masukkan yang solat khauf Ustaz itu kalau dalam war time. Nanti kalau peace time, macam kita peace time, macam kita ada time untuk kita buka kasut, buka stokin, yang betul-betul solat betul-betul. Then aku rasa there's no reason for us to solat khauf. Ya, betul. Betul Ustaz? Betul. Asyik. Dalam training dalam hutan dan sebagainya, kita tak ada buka boot. Kita ada pakai kan.
Jadi itu waktulah kita boleh gunakan. Okay. Nanti kena buka but, kena marah dan sebagainya, kena denda untuk keselamatan. Jadi itulah. Even kan orang peperangan di mana pun yang pakai but, diorang solat dengan but-but sekali solat. I see. Okay, baik. Seterusnya soalan. Ada satu soalan Ustaz daripada Arif Bobisan. Baik. Silakan. Beliau katakan salam kepada wakil Asgona NGU. Waalaikumsalam. Soalan aku adalah, haruskah seorang bapa masih membayar zakat fitrah untuk anak-anak dia walaupun dah bertahun-tahun tak berjumpa Ustaz, dan juga dilarang bertemu dengan anak-anaknya? Ini contoh saya rasa daripada satu apabila saya baca mesej beliau ni, mungkin kalau contoh dah bercerai lah, habis ada pergaduhan, habis mungkin bekas isteri dia tak kasi jumpa anak-anak dia. Haruskah seorang bapa tu masih bayar zakat fitrah untuk anak-anaknya? Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Fitrah ini wajib hukumnya. Alright. Tanggungan seorang bapa untuk bayar fitrah kepada anak-anaknya. Walaupun dah berpisah, masih bertanggungjawab pada bapanya untuk membayar fitrah anak-anaknya. Tidak boleh lari daripada itu. Walaupun dah bercerai, kewajipan bapa tetap membayar untuk fitrah anak-anaknya. Walaupun tak jumpa dan sebagainya, dia tetap kena bayarkan untuk anak-anaknya. Ini satu kewajipan seorang bapa kepada anak-anak. Jadi bukan senang kita nak buat anak Tanggungan ni pun amanah oleh Allah SWT kepada bapanya untuk bertanggungjawab kepada anak-anaknya. Baik. Saya wajib lah. Satu wajib. soalan terakhir lah sebelum kita berehat seketika. Silakan. Bercakap mengenai bapa yang tak pernah bertemu dengan sang anak. Kita terima satu kiriman yang agak mengejutkan Ustaz baru-baru ni. Terpanjat. Berkenaan dengan seorang ibu yang dah lama tidak berjumpa dengan anaknya. Atas sebab-sebab tertentu Ustaz, mereka dipisahkan ketika anaknya tu masih bayi lagi. Masih bayi dipisahkan. Jadi sudah pun lama berpisah. Selama tak silap saya 21 tahun mereka berpisah. Masya-Allah. Kemudiannya baru-baru ini bertemu kembali Ustaz. Dapat touch base lah dengan sang ibu. Dan dalam perkongsian mesej antara ibu dengan anak, sejujurnya anak mengatakan, ini ke ibu yang dah lama aku tak berjumpa? Lawa juga ibu aku. Dia mengatakan sedemikian Ustaz. Sehingga tertimbulnya, maaf cakap, berahi beliau ke atas ibunya ketika menyaksikan wajah dan juga gambar ibunya kini. Ibu agak terkejut. Ibu mengambil sedikit screenshot dan menghantarkan kepada kami. Kami pun terkejut Ustaz. Terpucut lah. Jadi soalan sang ibu ni, macam mana nak buat pertemuan dengan anak bila anak dah berkelakuan seperti ini? Adakah harus dia terus berpisah dengan anaknya, ataupun usahakan untuk terus bertemu dalam keadaan si anak tu mengatakan kata-kata yang agak kurang sesuai lah terhadap ibunya? Contoh, mengatakan, ni ibu aku, ni ibu dah lama tak jumpa ni. Ibu lawa juga, kira hot lah bro. Hot kira saya tengok pun saya syahwat juga. Tapi dia tak cakap itulah, dia cakap lebih makrib lah. Perkataan penggunaannya lah. Jadi bila sang ibu lihat, agak terkejut. Terkilan pun ada, tergugat pun ada. Bagaimana ni Ustaz, penjelasan Ustaz berkenaan dengan hal ni? Baik, alhamdulillah. Satu perkongsian yang baik membuka mata Ustaz. Membuka mata. Ginilah manusia. Ada nafsu syahwat sedangkan ibu dia pun nak try harus kita jauhkanlah perkara-perkara sedemikian. Tentang masalah ini, dia satu lumrah manusia melihat seorang lelaki cantik. Seorang lelaki melihat benda yang cantik, dia akan puji. Jadi walaupun dah berpisah, dia tengok, ibu aku pun seksi boleh tahan gini, dia pun nak try. Jadi saya nasihatkan dari pendapat saya sendiri, untuk anak itu, untuk ibu itu berjumpa dengan anaknya. Berjumpa, kita akan berdialog dengan dia. Kita akan berbincang dengan dia, bercakap dengan dia dengan baik-baik. Aku ni ibu kau. Jadi ada hukum di situ. Jadi sekiranya
hukum seorang anak yang jatuh cinta pada ibunya, ada hubungan seksual dan sebagainya, haram hukumnya, berzina ya, berzina. Jadi alhamdulillah ibunya cuba mempertahankan supaya jauhkan perkara ini. Jadi seorang ibu tu harus nerangkan pada anaknya tu di tempat awam, jangan datang ke rumah seorang-seorang, takut apa-apa lain yang berlaku. Biar di tempat awam di luar, berjumpa, cakap dengan dia. Serta kalau kau berteruskan begini, kita mesti buat sesuatu, tak boleh macam begini. Kita kena terangkan dengan dia hukum hakam dalam Islam. Terangkan dia, ibu dah berumur, dah tua, dah gini-gini. Kau sebagai seorang anak harus menghormati seorang ibu. Ya, walaupun ibu perempuan masih lawa, alhamdulillah ibu pandai jaga diri. Tapi kewajiban seorang anak itu menghormati seorang ibu. Jangan sampai ada berlakunya perkara-perkara yang tak diingini oleh Allah SWT. Jadi kita terangkan dia. Kalau dia berterusan juga, berarti anak itu ada satu sakit. Sakit berarti dia punya seksualnya tu terlalu tinggi sangat. Iban ibu pun dia nak stun dan sebagainya, harus kita jauhkan dah. Jauhkan dah jumpa masih sama juga, maka harus hantar pergi berobat dan sebagainya, hantar jumpa doktor dan sebagainya supaya low down. Bagaimana cara atasinya. Baik. Dan macam mana dan sebagainya. Macam mana pula hukum untuk kami bertiga, Ustaz? Saya, Zan dan juga Din. Kenapa bila kami melihat Haram. Hukumnya haram. Kau dah tahu. Ustaz boleh baca lah soalan. Baik, jangan libatkan saya dalam haram ya. Saya tak ada hajat untuk bertemu apa-apa. Saya kalau boleh nak nasihatkan anaknya, Ustaz. Itu tugas saya sebenarnya. Masya Allah. Sebagai podcaster ni, kita ada tanggungjawab untuk mendidik. Tadi soalan kau apa tadi? Nak jumpa ibunya untuk kasih konsultan kira. Soalan dia adalah apa tahu, Ustaz? Sebenarnya apabila kami bertiga buat kajian dengan ibunya sendiri dan kami melihat gambar-gambar di dalam Facebooknya, maka kami bertiga goyang. Haram tadi Ustaz cakap haram. Yalah. Goyang kerana mungkin kami ingin menasihatkanlah anaknya. Dan itulah tanggungjawab kami lah. Mungkin kami dapat bekerjasama untuk bersama ibunya lah, Ustaz. Ya. Saya lain, Ustaz. Saya nak jual package korban pada sang ibu Mungkin Baik. niat saya nak beli satu kambing korban ini adalah supaya Allah memberikan hidayah kepada anaknya untuk berubah. Boleh tak, Ustaz? Kalau Tak boleh. Tak boleh. Tak mengena pun. Khitamah. Apa tadi? Khitabah. Kau nak khitobah dengan ibunya. Baik. Okey, kembali. Kita berehat seketika. Dan kita kembali sebentar saja nanti dengan perkongsian berkenaan dengan kambing kacang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Antara amalan yang terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin dan yang memerlukan. Sahih Al-Bukhari. Dapatkan kambing-kambing anda untuk ibadah korban 3 dalam 1. Korban, wakaf, sedekah. Nah itu je kira-kira iklan pendek. I miss that voice bro. Iklan pendek lah kira. Saya rindu programming agama Denur Rahim, Ustaz. Allah. Satu ketika dahulu antara diminati seantero dunia sebenarnya. Singapura je lah. Tapi ini juga satu dunia juga. Dan kami meminta teman-teman kami yang mendengar podcast nombor 1 di Spotify ini, kita ada kurang lebih 2 juta streams. Alhamdulillah. Kami tak meminta 2 juta untuk membeli kambing. Betul. Kalau 1 ada juta cukup lah. Kalau ada 1 juta. 1 juta cukup lah, Ustaz. Kalau ada alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang penting ni kita matlamat kami di sini untuk menghabiskan segala stok kambing yang ada di negara-negara yang Nur Insan melakukan ibadah kurban. Anda mendengar fadilat dan juga kebaikan kurban pada podcast yang pertama. Dan juga yang kedua ni kita nak membingkai pengalaman Ustaz. Luar biasa. Luar biasa. Membingkai muafakat pengalaman Ustaz ni. Yang mana tiap-tiap tahun Ustaz tidak lekang di mamah zaman. Wah, dia dah semakin Gunakan. Sering pergi ke kawasan-kawasan ini untuk memberikan bantuan. Nur Insan laksanakan ibadah kurban. Saya lihat gambar-gambar yang Ustaz WhatsAppkan saya ni, saya nak muat naikkan di ruang Instagram dan juga Facebook.
pengalaman Ustaz di kampung-kampung sedemikian. Kita lihat keadaan yang serba keadaan jahil berbanding dengan anak-anak kita yang mungkin usianya sama, tapi kalau di sini hidup serba mewah. Walaupun yang cakap sini alah tak ada mewah mana. Ada boleh tengok TV, ada boleh bermain bermain tablet dan seumpamanya, bermain e-scooter. Anak-anak usia macam tu dah ada e-scooter sendiri, meronda-ronda di kawasan. Tapi budak-budak ni kita tengok bermain di tepi sawah, bermain di tepi longkang, tempat kampung yang tidak terurus dan seumpamanya. Ini di perkampungan mana ni Ustaz yang gambar-gambar anda berikan kepada kami? Perkampungannya itu anda tak ingat, cuma ketahuinya di Lombok, di kawasan utara Lombok. Kalau tak silap saya lah nama tak ingat. Di situlah tempat kita mencari tempat yang perkampungan yang paling susah sekali, yang menerima bencana yang amat sedih lah. Pasal apa? Berlakunya bencana gempa bumi beberapa kali di Lombok pada tahun yang lepas. Saya nak tanya tahap kemiskinan para penduduk di sana, apa yang mereka lakukan pada setiap hari? Macam di kalangan mereka yang tinggal di kampung tu, mereka bekerja sebagai apa? Dan setiap hari mereka bawa pulang berapa jumlah wang untuk menyara kehidupan mereka, Ustaz? Ada tak macam informasi ni? Baik, mereka ni orang bertukang, sawah, ladang dan sebagainya, ternakan. Tapi apabila mereka bawa balik tu, cukuplah untuk makanan untuk 1 hari ataupun 2 hari. Dia gaji mereka lah. Keuntungan mereka bawa balik tu dalam RM50,000 rupiah untuk 3 hari pembelanjaan. RM50 tu bandingan kita berapalah aja. Dalam $3, $5. Diorang punya gaji mereka sehari. Ustaz pernah nampak macam apa yang mereka makan sebelum mereka dapat daging kurban tak? Macam dalam seharian, adakah hanya nasi bertemankan mungkin kuah ke, atau mungkin ada bakso sedikit pun, atau mungkin tak pernah rasa, orang kata tu daging sekalipun, hanya bertemankan nasi yang murah ataupun ikan lele ke. Macam mana makanan mereka tu? Baik, waktu kita sampai sana, kita lihat sebelum hari haji, kita ke sana untuk melihat kambing-kambing kami yang kami dah tempah 153 ekor. Jadi kita kena tengok keadaan di sana. Dan sebelum tu, makanan mereka tu sepertinya nasi putih dengan kuah lauk sayur. Tak tahulah sayur ni sayur apa, sayur setakat sayur je dan kuah je tu banyak. Itu makanan mereka harian. Jadi air tu mereka buatkan air sayur, kuah, nasi dengan keropok. Maksudnya nak dapat daging pun susah lah. Daging susah, ikan pun susah. Dan gempa bumi, ikan pun dah tak ada, semua lari. Ikan sembunyikan diri. Jadi itulah kehidupan mereka seharian, daripada mulanya gempa bumi sampailah kita sampai sana, sampai kita balik, begitu berterusan. Sampailah hari haji tu baru mereka dapat daging. Jadi saya dapat bayangkan Ustaz bahawa mereka akan makan daging mungkin setahun sekali sajalah. Ya, begitulah. Kenapa ternakan mereka pun banyak yang mati. Oh, serius Mati dihempak bangunan, bumbung dia roboh. Jadi binatang kat bawah tu mati. Ternakan mereka tu banyak yang mati gempa bumi, bumi tu berbelah. Berbelah. Ada juga sampai cerita dekat sana yang berlaku yang paling tragis, iaitu 3 atau 5 buah rumah ditelan bumi. Dengan orang-orang sekali. Masya Allah. Hamba syurga. Bila kita nak, diorang kata ambulan, bomba semua datang nak tolong, nak cari, nak keluarkan, dah tak boleh keluarkan ni. Dah tak boleh cari orang dah. Semua dah krem kat bawah tu, dah tercepit. Kesiannya. Dengar suara orang pun dah tak ada. Tak ada orang pekik minta tolong ke apa. Tapi diorang tahu pada malam tu berlaku pukul 2-3 pagi, bumi terbelah, telan rumah tu, sampai diorang kata diorang give up, tak boleh buat apa-apa. Saya tak dapat tinggalkan di situ je. Saya tak dapat bayangkan ketakutan mereka, Ustaz. Bayangkan pada jam 2-3 pagi tu, kita dalam keadaan tidur yang paling lina, Ustaz. Betul. Gempa berlaku, ditelan rumah sebuah, 2 buah sedemikian, dan terus tidak dapat dijumpai. Ini whole family, Ustaz. Betul, whole family hilang begitu saja. Begitu aja hilang. Masya Allah. Ustaz, jadi kalau kita tengok
derma ataupun korban nilai dia adalah 220 untuk Lombok khususnya. Jadi kalau boleh tak, kalau macam untuk keluarga di Singapura untuk share duit lah, untuk 220 tu boleh lah. Boleh juga dilakukan seperti itulah. Boleh. Kalau mereka yang sekarang ni sedang mendengar dan ingin membantu keluarga yang susah di sana dan sebagainya. Dan yang best sekali, ini adalah satu ibadah 3 dalam 1. Jangan khawatir bagi mereka yang mungkin ada nak rasa macam okay, aku pun nak tolong orang Singapura juga. Jadi ini semua package-nya termasuk. Dapat membantu orang-orang di sana Lombok dan juga dapat membantu sikit sebanyak orang-orang yang Singapura. susah di Singapura lah. Betul. Namun kalau kita lihat level kepayahan tu jauh sangat berbeza lah. Kalau Ustaz tadi menyatakan keadaan kemiskinan yang berlaku di Lombok tu sebenarnya lebih susah, lebih payah dengan keadaan gempa bumi dan sebagainya kan Ustaz. Jadi kami ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita beribadah dan membantu bagi orang-orang Islam juga di serata dunia, khususnya ada yang Lombok dan negara-negara lain, Somalia, Mekah pun ada Zat Mekah pun ada. Kenya, India, Somalia, Nigeria, Kongo dan banyak lagi. Anda boleh lungsuri nurinsan.sg untuk membantu mereka yang dalam kepayahan lah. Betul. Ustaz, balik pada pengalaman Ustaz di Lombok tu, ada tak satu pengalaman yang menyayat hati, yang mana Ustaz dalam pada berbicara dan berkomunikasi dengan orang kampung kat sana, mereka berkongsi satu kisah yang mungkin Ustaz duduk muhasabah sikit macam, oh ini sebabnya aku buat korban dekat sana. Ada tak perkongsian? Baik, Alhamdulillah. Ini memang menyayat hati lah. Terutamanya yang menyayat hati ni lah budak-budak ni lah, yang anak-anak kecil yang kat sana, yang masih bayi. Kemudian ada yang berumur antara 1 hingga 5 tahun, yang ditimpa musibah sedemikian rupa. Kalau kita bandingkan seperti Zai Ismail kata, kehebatan, kelebihan anak-anak di Singapura dengan banding mereka yang tidak tahu apa ni nak buat, rumah dah tak ada dah. Semua rumah rata. Daripada rumah sebuah tu rata aja semua. Kerana dia roboh, dan bukan satu rumah, seluruh rumah dekat sana rata. Dia kena bangunkan pelan-pelan, sikit-sikit buat-buat dan sebagainya. Dan proses itu makan masa. Sampai sekarang pun belum siap lagi. Bantuan betul lambat. Jadi mereka terpaksa tidur bawah kemah. Begitu dengan budak-budak ni. Kalau budak-budak dekat sana, mereka, apa yang mereka main, batu-batu yang dah roboh tu, mereka buat mainan. Batu-bata tu dorang stack balik, buat mainan. Itu permainan mereka. Main dengan debu, dengan pasir dekat sana. Mereka buat macam mainan. Dorang inisiatif buat mainan apa saja yang mereka boleh buat. Kerana rumble, semua bangunan sana semua rumble, semua roboh. Jadi apa, padang pun tak ada, tanah pun berdebu dan sebagainya. Makan apa yang ada je lah. Makan apa yang ada. Bayangkan kita makan debu bertiup, masuk dalam makanan mereka. Orang tak boleh buang, makan juga. Pasal makan. Kebersihan mereka. Anak-anak ni, kalau kita kata dalam bahasa kita, selekeh. Selekeh, tak terurus. Dengan rambut mereka, dengan pakaian mereka, gitu saja. Setiap hari. Mulanya gempa bumi itu, setiap hari begitulah pakaian mereka, kehidupan mereka. Sehingga kan macam tak terarah, tak ada mana tujuan. Itu makanya kita sebagai orang Singapura harus memainkan peranan yang penting, itu membantu anak-anak itu dan keluarga mereka, ibu bapa mereka untuk melakukan. Ada yang anak ada, ibu bapa dah tak ada. Gempa bumi jatuh, meninggal. Bumbung jatuh, selamatkan anak-anak, tapi bapaknya tertinggal kat dalam. Jadi tiang tu roboh, terlempap dia, pecah kepala dia. Jadi meninggal kat situ juga. Jadi banyak musibah-musibah, anak yatim dan sebagainya. Jadi itulah kita renungkan balik apa bezanya Singapura. Beruntungnya orang Singapura dengan orang-orang yang susah di sana. Sehingga kan mereka nak makan pun, ya Allah, kita tengok pagi kadang-kadang mereka tak makan. Tak ada orang masak, tak ada orang makan. Jadi mereka tu, budak-budak ni main-main je lah. Main-main daripada pagi sampai ke tengah hari. Tengah hari dah masak, barulah makan. Nasi, Alhamdulillah. Beras tu ada, mereka masak nasi. Tapi nasi makan dengan lauk apa? Kalau kita Singapura ni, macam-macam lauk kita makan. Sampai 4 kali 3 macam lauk ibu kita masakkan. Subhanallah. Tapi di sana tengok makan nasi dengan kuah, itu pun jadi diorang makan. Kalau kita mungkin tak tertelan pun. Jadi itu perbezaannya antara kita sebagai
orang Singapura amat bersyukur sangat kerana Allah jauhkan musibah sedemikian daripada kita, keluarga kita. Tapi di sana dah berlaku begitu, maka mereka harus menghadapinya dengan tabah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, perkongsian sedikit sebanyak diharapkan agar dapat membuka mata pendengar podcast kita yang budiman, yang mana di dalam keberkatan dan juga dalam kesenangan mereka pada hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah dalam pada korban ini 3 dalam 1 bersama dengan Nur Insan. Bagi teman-teman Sabahanda yang nak lihat gambar yang telah pun diberikan oleh Ustaz Dr. Yusof tu, ada dimuat naikkan di Insta kami dan juga di Facebook kami. Boleh lihat belik-belik, tapi ini tak menggambarkan sepenuhnya sebab hanya beberapa gambar yang boleh dipetik. Ada banyak lagi yang tidak sempat dipetik kerana mereka berada di sana untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi bagi mereka yang berkelapangan nak memberikan sedikit kegembiraan kepada mereka yang sedang merana dan juga sengsara di kawasan Lombok, inilah masanya bersama dengan Nur Insan. Tidak perlu fikir-fikir lagi, langsung saja memberikan kiriman WhatsApp ini, tanyakan lebih lanjut nak binatang, nak korbankan binatang apa, tanya saja. Kalau tak sempat untuk seekor, sebahagian pun jadilah. Kita kongsi kegembiraan untuk anak-anak ini yang memerlukan, untuk keluarga-keluarga mereka memerlukan, dan juga untuk keseluruhan penduduk kampung yang berada di Lombok dan di lain negara yang dikeluarkan bersama dengan korban Nur Insan. Apakah nombor WhatsApp-nya? Boleh WhatsApp ke talian 8768 4688 8768 4688. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut lagi tentang apa yang Nur Insan ada, anda boleh langsung di laman mereka di www.nurinsan.sg. Okey, baik. Kita berehat seketika dan kita kembali dengan satu permainan ringkas untuk kita menguji ketangkasan minda dan kecerdasan akal dalam dalam podcast nombor 1 dunia Spotify. Okay, let's go. Okay. Baiklah, ini kefahaman mendengar. Ustaz akan bertanyakan soalan berdasarkan penjelasan Ustaz awal tadi tentang ni kira refresher balik. Sebab kita dah dengar kan awal tadi informasi yang diberikan, dan Ustaz akan tanya balik sedikit sebanyak. Kita dah ingat tadi macam mana. Tarik balik daripada starting lah kira. Starting boleh, yang masa orang jatuh motosikal ni, ni semua. Kau dah ingatkan Ustaz pula. Semua dia dah Ustaz dah lalu dah berikan penat Ustaz memberikan penjelasan panjang lebar. Kini tiba masanya untuk kita jawab kembali. Yang seingat Ustaz lah, episod yang lama pun, yang the first episode semualah, mak dengan anak tu semua. Semualah. Kira problem sama. Kita mulakan aku lagi sebelah kanan dahulu. Aku lagi Boleh Ustaz, tak ada masalah lah Ustaz. Boleh lah. Saya ingat Ustaz, ilmu yang saya ada saya kongsi lah Ustaz. Apa ilmu saya ada? Zah dengan dia nak kena belajar lah lebih sikit. InsyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita kongsi lah. Baik, alhamdulillah. Baik kau. Baik. Sanawi 4 ni. Dia tak susah sangat. Dia tak susah, dia senang aja. Okey. Dia senang. Dan orang tu pun dah makan binatang tu kan. Okey. Silakan Ustaz. Baik. Kasih ingat balik. Dia ada berkaitan juga, tapi tak soalan yang sama. Okey. Apa hukumnya kalau kita makan binatang yang dua alam? Okey. Kira siang dia lelaki, malam dia perempuan. Amoeba. Tak adalah. Soalan yang baik Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan binatang yang dua alam contoh macam seperti katak ataupun tapak Sulaiman. Starfish. Dan juga ketam batu. Ketam batu dia dua alam. Ketam bunga kalau kau tarik ke alam, Ke alam. Ke alam barzah. kalau dia keluar daripada laut, dia mati bro. Ketam bunga, ketam batu tak? Kira kau tahu Yes, ini kita nak kena tahu bro. Ini semua nak kena buat kajian, belajar lah. Kita harus belajar lebih tinggi Kerana harus belajar hingga ke negeri China. Jawab lah. Sampai negeri China. Jawapannya Ustaz adalah makruh. Macam mana Ustaz jawapannya? Ya.
Makruh. Betul. Kira kau tahu Nak kena tahu bro. Okay. Dalilnya tak adalah. Dah next level lah. Tak ada kalau nak aku boleh. Ya, baik. Din Nur Rahim, Ustaz. Silakan. Ya, Cik Nur Rahim, insyaAllah. Ya. Okey. Susah Okey. sikit Ustaz ya. Okey, tentang Tasawur Islam, Ustaz. Tak ada. Okay, go. Okey, tentang jawapan tadi pada Razi. Razi itu ada ikhtilaf ulama. Betul. Ulama bro. Ada. Pasal aku general, makruh general bro. Ada yang ulama mengharamkan sama sekali. Kan ada yang boleh, ada yang mubah dan sebagainya. Jadi kita ambil yang general sajalah. Baik. Baik, seterusnya pada Syekh Maulana kita Alhamdulillah. Din Nur Rahim. Ya. Okey, baik, insyaAllah. Ini tentang bab dari segi kesucian kita. Kesucian kita. Ya. Jadi lepas kita dah melakukan hubungan dengan isteri kita. Hubungan isteri kita. Okay. Jadi Good. dalam lepas itu bagaimanakah yang diharuskan, yang dibolehkan, yang digalakkan dalam Islam ialah apa dia untuk lakukan apa lepas kita dah berhubungan. Apa yang afdalnya kita lakukan? Pertama, bagi lelaki, buka handcuff dulu. Kira-kira kira dah terikat ya. Buka handcuff. Kalau ada. Okay, baik, maafkan saya Ustaz. Kau boleh suka lah. Maafkan saya. Ya, Dah sampai dah banduan-banduan biasa semua. sebab ada yang lebih kreatif daripada yang lain. Wild West betul lah. Ya. Dihalalkan kamu melakukan apa saja. Sebab isteri bagaikan bak ladang saja. Jadi kita Boleh diwakafkan ladang tu? jadi pertama, lepas saja lepas saja kita cakap alhamdulillah ya, kira sebab dah pun menjalankan tugas sebagai seorang suami. Bini aku cakap alhamdulillah. Biarlah dia jawab. Ini cara dia. Ya. Faham ya. Alhamdulillah. Lagi teruskan. Kita bersihkan dulu ya, cecair-cecair yang keluar, fenugreek yang terkeluar. Kita bersihkan dulu sebab takut dia menjadi keras. Yang kira cecair itu menjadi keras nanti. Kering. Keras pula. Kering. Bodoh Zat aku. Kering kita bersihkan Zat. Yep. Lepas tu kita mandi wajib lah. Sebab takut apa? Sebab takut bila nanti kita mandi, takut benda yang cair-cair tu dah jadi kering dan susah untuk kita bersihkan, dan takut tak kena air. Okey. Kira kau pandai smoke lah. Satu word dia boleh Ya. 100 perkataan. Ya. Dah bersihkan. Lepas tu kita ambil uduk lah. Sebab nak sembahyang subuh. Sebab timing dia mungkin aku pula selalunya buat nak dekat subuh punya. Ustaz boleh? Macam mana Ustaz? InsyaAllah Boleh betul. Ada yang tambahan ke apa? Ada yang perlu saya terlupa ke apa? Okey, dalam hubungan suami isteri itu, kita dah habis kita bersama suami isteri, kita tidak boleh langsung bangun. Istirahat dulu. Okey. Lepas istirahat baru kita bersihkan ya. Okey, jangan kita bangun dululah. Okey, isteri mendapat inzalnya, kemahuannya tu belum dapat, kena tunaikan dulu, selesaikan. Inzal. New word. Second word. Inzal. Means climax Ustaz. Ya, betul. Inzal. Inzal. Jadi isteri pun tidak rasa macam Tak fair Ustaz. tak fair. Ya. Itu bahasa kita lah ya. Ya. Baik.
Right, baru tu kita bersihkan. Bersihkanlah. Ya. Okay, Kita suka tak bila dapat new words tak? Inzal ni. Orang akan belajar tau Ustaz. Banyak orang dapat belajar Inzal. Sedangkan jazakallah pun orang dah macam aku tahu makna jazakallah. Orang happy lah Ustaz. Alhamdulillah. Inzal. Jadi maksud dasar, kata dasar inzal ni apa maksud dia dalam bahasa Arab Ustaz? Inzal tu apa? Kemuncak ke apa? Something like that lah. Something like that. Kalau buat t-shirt inzal tak? Boleh macam nama band bro. Inzal. Ustaz, betul Ustaz? Betul In English. Mestilah betul. Betul Ya, lah. kau doktor. Pertikaikan ke? Tidaklah. Dapat kepastian dalam je, bahasa tak ada Inggeris masalah. adalah ejaculation lah. Oh, okay, then tak sesuai lah buat t-shirt. Ya, baik. Aku baru nak buat Tak ada t-shirt. orang yang faham-faham, yang tak faham tak tahu apa. Bahaya, banyak orang boleh buat Arab bro. Kalau baik. Tapi aku pasal aku Google this word, ada juga yang mengatakan 7 tips isteri inzal hingga menggeletar. Tak tu lain lah, tu tak boleh. Betul lah. Itu di lain podcast lah. Kita akan bawa ke lain podcast lah. Ya. Ini Nur Insan punya bro. Ya. Baik. Soalan terakhir. Soalan untuk Zah ya. Oh Zah Ismail. Teruskan. Tentang tarikat Ustaz. Masa tarikat. Taib. Yang senang je lah Ustaz. Sebab Islam itu senang. simple Ustaz. Taib. Ini daripada soalan minggu lepas. Oh, dia tarik balik bro. Tak susah lah, senang aja. Silakan Ustaz. Zar Ismail pun ada anak kan? Ada 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi apa hukumnya untuk azan bayi yang baru lahir? Di sini ada beberapa ikhtilaf ulama Ustaz. Ini pro juga tau. Kau starting itu pro. Selalu macam the go to word kan. Ya. Hukum dia, oh man, hukumnya adalah sunnah Ustaz. Ada something. Okay. Kena buat lah. Apa hukum Kena azan buat lah. Azan kan? Hukum adalah Azan ke anak Is it wajib? Aku rasa sunnah. Sunat kan? Aku rasa. Sunat lah. Habis ada orang bisu tak boleh azan. Iyalah. Anak dia macam mana? Dia tepuk pipi lah. Apa Dia tengah azan lah kira. Ya. Kasih Kira orang macam yang boleh azan lah. Oh betul juga Mana boleh Bapak kadang-kadang ada orang luar tak boleh masuk, bapak je boleh masuk. Betul. Keren tak? Buka CD. Ada Itu yang saya tahu lah. Macam sebaik-baik the first words that they should listen to bila dia masuk dalam dunia adalah azan. Itu yang saya tahu lah. Dan kita lakukan untuk sedemikian rupa because it's the most beautiful thing to be heard. Of course. Once kau dilahirkan kat dunia. Ya. Tapi kalau cakap asal hukum, saya tak berani ni. Saya cakap sunat lah Ustaz. Betul ke Ustaz? Macam mana Ustaz? Sunnah je kerja kau. Kira selamat lah. Ya. Macam mana Ustaz? Memang hukumnya sunnah. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Jadi perkara fake ni kita tak boleh berbunga-bunga kadang orang tak faham. Mesti nak kena fahamkan apa hukum dia dan sebagainya. Inzal dan sebagainya. Ini fake keluargaan insya-Allah. Jadi yang berkeluarga tu mereka tahulah gunakan, manfaatkan macam azan tu sunnah, qamat tinggal kanan azan, tinggal kiri kita qamat Jadi pelan-pelan sajalah kita azan tu supaya tidak bayi tu terperanjat, mengganggu dan sebagainya. Nice. Terima kasih Ustaz dalam satu lagi ruangan podcast bersama dengan Nur Insan. Dan awal tadi juga berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang Ustaz telah pun lakukan di Lombok. Dan ingat, bukan saja korban dilaksanakan di Lombok, malahan di banyak juga negara-negara yang boleh anda lihat semua informasi dimuat naikkan di laman Facebook dan juga Instagram Nur Insan. Bagaimana caranya? WhatsApp, silakan. Anda boleh WhatsApp ke Nur Insan untuk anda korban kambing ataupun lembu. Anda boleh WhatsApp
WhatsApp ke talian 87684688, Yeah. 87684688. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut lagi tentang Nur Insan, anda boleh lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg. Dan juga cara pembayaran juga, anda boleh menerusi website mereka, Mastercard dan juga Visa, ataupun boleh PayNow saja. Boleh nice. PayNow, WhatsApp to the number yang telah dinyatakan. Dan untuk keterangan lanjut, kalau rasa macam sanksi dan sebagainya, WhatsApp dulu nombor talian yang telah pun dinyatakan oleh Raja Razi tadi, dan tanya macam mana pembayarannya, seperti mana yang telah dinyatakan. Ustaz, ada satu klien kami lah, bakal klien kami lah. Dia telah pun Instagram kami lah, Insta story. Nampak Ustaz pergi jumpa mereka personally ya Ustaz? Ada Dekat satu kedai kedai kek ke apa entah? Ya, betul. Itu apa tu? Dia beli berapa ekor kambing tu Ustaz? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dia beli dalam 7 ekor. Subhanallah. Dia buat akikah untuk anak-anaknya. Masya Allah. Subhanallah. Terpanjat saya. Ya. Dia macam pergi shopping kambing. Subhanallah. Semoga Allah murahkan rezeki. Amin. Ya. Baik. Kita doakanlah dia, insyaAllah. Memang pemurah orangnya. Ya. Mudah bisnesnya terbaik, insyaAllah. Jadi kalau kepada anda juga yang ingin Ustaz Dr. Yusof Saad untuk datang personally, berilah 7 ekor kambing ya. Ya. Atau lebih lah. Pasti untuk ini kira untuk perniagaan dia apa? Perniagaan dia sedekah sedemikian, dia memberikan betul. kepada korban, dan semoga bisnesnya maju jaya insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Kita berehat seketika dan kita akan kembali dalam podcast nombor 3 bersama dengan Nur Insan di OK Let's Go.